Salam sejahtera bersama saya Nevrin Majil dalam 15 minit MMTV edisi 9 Jun 2023. Barisan Nasional BN dan UMNO akan terus mempertahankan kerajaan perpaduan meskipun wujud desas-desus rancangan pihak tertentu untuk menggantikan kepimpinan negara pada Julai atau Ogos depan. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pihaknya bersama parti-parti yang mendukung kerajaan perpaduan tidak sesekali akan membenarkan perkara itu berlaku dan terus mempertahankan sehingga pilihan raya umum ke-16 PRU 16 akan datang. Beliau kemudian membayangkan sejarah UMNO mungkin gelap jika terjerumus dan terlibat dengan pihak mengatur langkah menjatuhkan kerajaan. Dalam pada itu, Ahmad Zahid membidas pihak tertentu yang menggunakan isu jemputan tetamu termasuk pemimpin Pakatan Harapan PH ke Dewan Merdeka sebagai isu yang menjadi bahan sembang kari mereka. Beliau menggelarkan kumpulan itu dengan ungkapan great minds discuss ideas, small minds gossip about others. Mereka yang berjiwa besar berbicara tentang idea, mereka yang berjiwa kerdil suka bergosip. Karatnya air begitu jugalah karatnya hati mereka. Itu adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden sempena Perhimpunan Agung UMNO 2023 di Dewan Merdeka, Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC KL hari ini. Tegas beliau dalam ucapannya sudah tiba masanya angin perubahan berlaku di Kelantan, Kedah dan Terengganu dengan memberikan peluang kepada kerajaan perpaduan mentadbir dan melaksanakan pelbagai agenda yang telah dirancang selain menyelesaikan masalah sedia ada di negeri-negeri terbabit. Beliau turut menyeru agar anak-anak perantauan dari negeri berkenaan menggunakan peluang pilihan raya negeri PRN akan datang sebagai medium dalam memastikan berlakunya pertukaran pentadbiran di negeri-negeri jalur Melayu itu. Dalam pada itu, UMNO turut bertekad akan mempertahankan penguasaan di Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan di samping memecahkan penguasaan parti lawan. Setiausaha Publicity DAP Anthony Locke menjelaskan tiada keperluan untuk parti itu memohon maaf kepada UMNO. Hanya mengambil kira kenyataan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam menoktakan permusuhan antara dua parti itu, jelas Locke sudah sampai masanya untuk masing-masing bergerak ke hadapan dan melupakan sengketa lama. Tidak melihat ada nokta yang baik jika perkara ini terus dibangkitkan, jelasnya kerajaan perpaduan yang terbentuk 6 bulan lalu juga sudah berfungsi dan penting buat masa ini serta masing-masing juga dilihat menunjukkan komitmen untuk bekerjasama. Semalam, Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh dalam ucapan dasarnya menuntut supaya DAP memohon maaf secara terbuka kepada Parti Melayu itu sekiranya DAP benar-benar ikhlas untuk menjalin kerjasama dengan UMNO. Kata Muhammad lagi, permohonan maaf itu penting bagi melembutkan hati ahli-ahli UMNO dan orang Melayu bagi meminda kepercayaan menjelang pilihan raya negeri PRN di 6 negeri akan datang. Mahkamah Magistrate Kuala Kubu Baru hari ini diberitahu pelakon Hafiz Rosdi disahkan waras dan pertuduhan yang didakwa ke atasnya layak dibicarakan. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Pendakwa Raya Asma Zamri pada sebutan semula dan laporan Sekretari hari ini di hadapan Hakim Muhammad Kafli Cik Ali yang bertindak sebagai magistrate. Sehubungan itu, pihak pendakwaan memohon mahkamah memberikan tarikh lain bagi serahan dokumen. Peguam Datuk Akbardin Abdul yang mewakili tertuduh kemudian memohon pihak pendakwaan memberikan salinan berhubung laporan Sekretari itu sebelum tarikh sebutan kes seterusnya. Selepas mendengar makluman kedua-dua belah pihak, mahkamah kemudian menetapkan 17 Julai ini bagi sebutan semula kes. Pada 13 Mac lalu, Hafiz atau nama sebenarnya Muhammad Hafiz Rosdi, 29 tahun mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menembuk pipi kiri isterinya sebanyak 3 kali di susur keluar Plaza Tol Sungai Buaya. Putusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklanega? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya berbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan berbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my.
Penyelia kilang yang tular menujal kepala seorang pemandu wanita dijatuhi hukuman penjara 7 hari oleh Mahkamah Magistrate Tapah hari ini atas pertuduhan melakukan ugutan dan mencederakan mangsa. Tertuduh Muhammad Zaim Faiz Tarmizi, 29 tahun, dijatuhi hukuman tersebut selepas mengaku bersalah sejurus kedua-dua pertuduhan terhadapnya dibacakan jurubahasa di hadapan Magistrate Siti Hanum Muhammad Shah. Mengikut pertuduhan, bapa kepada seorang anak itu didakwa menakutkan secara jenayah terhadap Amira Atika Syahriza, 25 tahun dengan kata ugutan. Tertuduh juga didakwa bagi pertuduhan di bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan iaitu dengan sengaja menyebabkan kecederaan kepada wanita tersebut di lokasi, masa dan tarikh yang sama. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Geta Jora Singh manakala tertuduh pula tidak diwakili peguam. Lelaki yang melarikan diri selepas dipercayai mendera anak teman wanitanya yang berusia 2 tahun di setapak sejak beberapa hari lalu telah dicekup polis dan kini direman untuk siasatan lanjut. Timbalan Ketua Polis Daerah Wangsa Maju Deputi Superintendent di Saralatan berkata suspek yang berusia 31 tahun itu berjaya ditangkap di sebuah kawasan perumahan di Kepong. Jelasnya lagi, lelaki berkenaan kini direman selama 7 hari bermula hari ini sehingga Khamis bagi membantu siasatan terhadap kes tersebut. Dalam perkembangan sama, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat memaklumkan bahawa kanak-kanak yang mengalami bengkak pada bibir, lebam pada kedua-dua mata serta bahagian belakang badannya itu sedang menerima rawatan di hospital. Beralih ke berita luar negara, sebuah penginapan bawah tanah yang dibina pada kedalaman 419 meter diiktiraf secara rasmi sebagai hotel terdalam di dunia terletak di dasar pegunungan Snowdonia, Britain. Syarikat Go Below membuka tempahan bilik pada April lalu di mana tetamu perlu menuruni sebuah lombong batu yang terbiar untuk sampai ke tempat penginapan mereka. Hotel tersebut mempunyai 4 kabin yang dilengkapi 2 katil bertingkat dan sebuah bilik berstruktur gua dan groto. Caj untuk penginapan 2 orang di bilik kabin tersebut berharga RM2,009, manakala harga untuk bilik groto pula RM3,157. Dari lokasi tersebut, tetamu perlu menempuh perjalanan selama 45 minit ke pergunungan Snowdonia sebelum diberi kelengkapan seperti topi keledar, lampu, tali pinggang dan boot untuk menerokai lombong terbiar tersebut sebelum tiba di lokasi penginapan. Sebuah syarikat di Belgium mencipta teknologi penyulingan air yang berupaya memproses darah babi menjadi air minuman baharu bagi kegunaan penduduk. Syarikat Vios mampu menghasilkan air dengan memproses darah dan kolagen haiwan sehingga menjadi serbuk protein berkualiti tinggi yang kemudiannya boleh digunakan dalam penghasilan produk makanan manusia dan haiwan. Menerusi teknologi penyulingan air yang bernilai 2 juta euro atau 9.83 juta ringgit, Vios memproses darah babi yang disimpan untuk dijadikan air minuman. Air itu kemudiannya diproses lagi menerusi loji rawatan supaya boleh digunakan dalam proses pengeluaran dan loji rawatan besar itu mampu menyediakan kira-kira 150,000 liter air minuman setiap hari. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi negara. Sektor korporat disaran agar membuat lebih banyak pelaburan bagi memperkenalkan dasar berkaitan aspek keselamatan cyber yang bersesuaian dengan tahap operasi syarikat masing-masing. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata ini kerana maklum balas yang diberikan oleh pemain sektor itu mengatakan banyak syarikat di Malaysia tidak melihat kepentingan untuk mereka membuat pelaburan dalam aspek keselamatan cyber. Beliau berkata demikian selepas menghadiri sesi dialog awam industri keselamatan cyber Anjuran Cyber Security Malaysia CSM di Kuala Lumpur malam tadi. Fahmi turut berharap agar sektor keselamatan cyber akan terus mendampingi CSM untuk merangka, merancang serta melaksanakan beberapa perkara berkaitan aspek keselamatan cyber dalam negara.
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mencatatkan pendapatan pelaburan sebanyak 15.16 bilion ringgit untuk suku tahun pertama berakhir 31 Mac 2023, naik 3% daripada 14.77 bilion ringgit suku sama tahun lalu. Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata walaupun terdapat pelbagai cabaran dalam suku tahun pertama 2023 seperti gangguan rantai bekalan yang berterusan dan ketidakstabilan sistem kewangan, KWSP berjaya mengekalkan prestasi yang konsisten sepanjang suku tahun tersebut. Beliau berkata ia susulan perkembangan equity global yang mencatatkan keuntungan kukuh dalam tempoh pelaporan berikutan jangkaan berlakunya kemelesetan yang semakin berkurangan dalam pasaran maju serta keyakinan terhadap pembukaan semula ekonomi China. Pada suku pertama 2023, pendapatan KWSP daripada equity meningkat kepada 8.96 bilion ringgit selepas mengambil kira turun nilai kos. Kita ke berita sukan. Beregu nombor 1 negara Aaron Chia So Woo-yik berjaya menempati tiket ke separuh akhir kejohanan terbuka Singapura 2023 yang berlangsung di Stadium Tertutup Singapura Kalang tengah hari tadi. Pemain beregu nombor 3 dunia itu bangkit daripada kekalahan set pertama dengan menundukkan gandingan Leo Rolly Fernando dan Daniel Martin dari Indonesia 18-21, 21-16 sekaligus mengesahkan kemenangan rubber set 22-20. Kemenangan itu berjaya menebus kekalahan Aaron Woo-yik kepada pasangan tersebut pada aksi suku akhir Malaysia Masters hujung bulan lalu. Menanti mereka di separuh akhir ialah pasangan dari China Liang Weikeng dan Wang Chang yang menundukkan gandingan England Ben Len dan Sean Vendy. Penjaga gol Inter Miami Nick Marsman percaya kelab milik David Beckham itu tidak bersedia menerima kedatangan Lionel Messi. Hal ini kerana kelab tersebut hanya memiliki stadium sementara dan orang awam boleh memasukinya kerana tiada kawalan keselamatan di sekitar kawasan tersebut. Kemarin Messi mengesahkan akan berpindah ke Florida dan bukan kembali ke Barcelona atau berhijrah ke Arab Saudi. Pemain itu bakal menerima pakej lumayan merangkumi tajam beberapa jenama seperti Apple menerusi pas bermusim Liga Bola Sepak Utama MLS serta Adidas. Marsman berkata mendapatkan pemain berkaliber seperti Messi merupakan tanggungjawab berat untuk MLS. Sementara itu, Messi menghabiskan 2 musim di Paris Saint-Germain PSG menolak untuk kembali ke pangkuan kelab lamanya Barcelona kerana bosan dengan ketidakpastian yang menyelubungi masa depannya. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 10 Jun 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar Tusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Devin Majil. Salam sejahtera dan selamat berhujung minggu.